22 Ogos bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak sampai seminggu dilancarkan portal aduan buli Kementerian Pendidikan KPM telah menerima 19 aduan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata semua aduan itu sedang diteliti sebelum sebarang tindakan dapat diambil. Dilancarkan pada minggu lalu, portal aduan buli membolehkan aduan mengenai kes buli di sekolah dilaporkan secara terus kepada KPM. Datuk Dr. Razzie berkata, 16 daripada aduan berkenaan dibuat melalui sistem pengurusan aduan awam SISPA, manakala baki menerusi kiriman aplikasi WhatsApp. Melalui email setakat ini kita masih belum menerima sebarang aduan ataupun sebarang maklum balas melalui email. Melalui telefon, di mana telefon fixed line, kita menerima 5 panggilan. Namun panggilan ini adalah berkaitan dengan pertanyaan, bukannya aduan. Untuk nombor mobile phone, mobile phone ada 2 panggilan pertanyaan juga, dan untuk WhatsApp ada 10 pertanyaan dan 3 aduan. Bagaimanapun menurut Datuk Dr. Razzie, pihaknya tidak mempunyai maklumat berkaitan negeri yang paling banyak kes atau sama ada ia melibatkan sekolah bandar atau luar bandar. Apa yang paling penting, tak kiralah sekolah itu sekolah di bandar atau sekolah itu sekolah di luar bandar. Apabila kita mendapat aduan berkaitan dengan kes buli, kita akan membuat penelitian yang mendalam dan mengambil tindakan sewajarnya. Kita tak menganaktirikan sama ada sekolah bandar ataupun sekolah luar bandar. Apa yang paling penting, satu sistem diwujudkan. Sekiranya terdapat kes-kes yang berlaku yang perlu dilaporkan secara terus, kita ada laporan tersebut. Jaminan turut diberikan kepada pengadu bahawa maklumat adalah dirahsiakan, dan untuk mangsa buli, ingatlah suara anda didengari tanpa perlu merasa bimbang. Adik-adik pelajar kita jangan takut. Hak untuk mempertahankan diri adalah hak kita. Peranan kita adalah kita sampaikan aduan kita tu, maklumat kita tu kepada orang-orang berkepentingan di sekolah. Contohnya pengawas, PRS, guru disiplin, pengetua, dan mereka akan sentiasa membantu bagi membenteras gejala-gejala buli ni. Tak langsung suara kita didengari dan kita selamat berada di sekolah. Portal aduan buli boleh diakses di laman sesawang dan talian tertera atau aduan SISPA KPM yang tersedia di portal aduan itu. Penambahbaikan Digital Education Learning Initiative Malaysia DELIMA dapat melahirkan murid fasih digital yang berdaya saing. Datuk Dr. Razzie berkata DELIMA versi Bahasa Melayu menggabungkan 3 aspek penting, iaitu pembelajaran yang diperibadikan, pengalaman pengguna dan analisis data. Pelantar pembelajaran digital KPM ini adalah rangkuman yang memudahkan pelajar mendapatkan pelbagai sumber pendidikan. Aspek terbabit menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin yang memberikan pengalaman pembelajaran menyeronokkan. Banyak penambahbaikan yang kita telah laksanakan kepada DELIMA ini, di mana jika kita lihat DELIMA ini merupakan satu-satunya platform yang mana kita gabungkan ketiga-tiga rakan strategi utama melibatkan Google, Microsoft dan Apple di bawah satu platform. Daripada bulan Jun 2020, kita tambah baik DELIMA dengan pelbagai features yang baharu yang mana kita ingin pastikan supaya ianya lebih user friendly dan ianya memberi impact yang lebih besar kepada pengajaran dan pembelajaran. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Pelancaran DELIMA berwajah baru di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 8 siang tadi. Tambah Datuk Dr. Razzie, pelantar DELIMA akan sentiasa dikemaskini untuk memenuhi keperluan guru dan pelajar. DELIMA mula diperkenalkan pada Julai 2019 dengan penggunaan Google Classroom. Sehingga 4 Ogos lalu, 99% guru dan 85% murid menggunakan DELIMA dalam pengajaran dan pembelajaran secara aktif. Kekangan dalam persekitaran pembelajaran di kawasan luar bandar bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Biarpun berdepan pelbagai kesukaran, anak peneroka Fatin Nur Alia Muhammad Zailani berjaya meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM yang diumumkan baru-baru ini. Fatin Nur Alia, 20 tahun, merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra 1, Gua Musang. Di sebalik kesusahan terpaksa belajar secara dalam talian, dia bersyukur meraih keputusan PNGK 3.92 dalam STPM.
Menurut anak ketiga daripada 7 beradik ini, dia menjadikan kejayaan kakak dan abang sebagai pembakar semangat. Walaupun saya antara pelajar yang berdepan dengan pandemik COVID-19, belajar secara online, saya mampu membuktikan bahawa saya mampu mencapai keputusan yang cemerlang dan mampu meneruskan pembelajaran mencapai cita-cita saya ke Menara Gading. Bapanya Muhammad Zailani Muhammad Noor, peneroka di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Sungai Asap, melahirkan rasa syukur dengan kejayaan anak-anaknya. Walaupun hidup serba sederhana, anak-anaknya tidak pernah merungut, malah saling membantu antara satu sama lain. Saya duduk di dalam kawasan kampung, dapat jugalah memberi pendidikan kepada anak-anak saya setanding dengan seperti kawasan bandar. Alhamdulillah lah kepada anak-anak saya kerana kerana study bersungguh-sungguh. Sebabnya dia tengok ibu bapa dia suka pendapatan yang mana dia minta bukannya selalu dibagi. Demi menyemarakkan semangat Bulan Kemerdekaan, warga Sekolah Agama Al-Islahiyah Rendah di Simpang 4 Perlis tidak kisah berhabis wang semata-mata membeli jalur gemilang gergasi untuk digantung di bangunan sekolah. Menariknya, bendera berharga RM400 itu dibeli hasil perkongsian wang daripada 35 warga sekolah terbabit. Guru besarnya Muhammad Syahrin Hamad berkata, setakat ini jalur gemilang sepanjang 18 meter dengan lebar 3 meter itu yang terpanjang digantung di negeri Perlis. Hasil daripada usaha sama daripada guru-guru di sekolah ini yang sanggup mengeluarkan beberapa modal seorang sikit supaya dapat menghasilkan satu bendera yang bersaiz besarlah sebagaimana yang dapat dilihat di depan sana. Dan hasil usaha ini juga bukan saja melibatkan staf yang guru, juga melibatkan staf AKP dan juga pengawal keselamatan dan juga pekerja kontrak kebersihan. Ia menjadi sesuatu yang membanggakan apabila ada di kalangan waris dan pihak luar yang singgah untuk mengambil gambar bendera gergasi ini. Usaha terbabit diharap dapat membakar semangat patriotik di kalangan pelajar. Turut sama memeriahkan sambutan Bulan Kemerdekaan ialah Sekolah Kebangsaan LKTP Pemanis 1 Segamat. Seramai 138 murid tahap 2 menyertai konvoi Merdeka 3.0 ke program jalinan bersama College Community Segamat 2 bagi meningkatkan penghayatan erti kemerdekaan dalam kalangan murid. Program ini dianjurkan Panitia Sejarah Sekolah dengan kerjasama Unit Co-Curriculum, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Penggerak Ibu Bapa serta Community PIBK SK LKTP Pemanis 1. Selain murid, konvoi turut disertai 29 guru serta 5 wakil PIBG dan PIBK. Program bersama College Community Segamat 2 ini juga memberi pendedahan kepada murid berkaitan kursus kemahiran yang ditawarkan di College Community itu. Konvoi Merdeka ini melibatkan 15 kereta dan 2 bas yang memulakan perjalanan dari dataran Semai Bakti di sekolah. Mereka turut diiringi pasukan peronda polis dari Polis Trafik Segamat. Pelbagai aktiviti diatur College Community Segamat 2, antaranya DIY Solar Mini Car, Doodle Merdeka dan Canva Poster Merdeka. Dalam hari itu, Jabatan Museum Malaysia menerusi Museum Negara menganjurkan program Fiesta Merdeka hujung minggu lalu bertempat di Museum Negara. Program ini antara lain memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda dan memeriahkan lagi sambutan Bulan Kemerdekaan. Terdapat banyak aktiviti menarik dianjurkan buat pengunjung, antaranya pertandingan mewarna yang mendapat penyertaan hampir 100 pelajar tabika sekitar Lembah Kelang.
6 sekolah menengah sekitar Putrajaya turut menyertai pertandingan melukis mural yang dianjurkan. Hari ini kami tengah buat mural. Dari semalam lagi kita dah start. Ada masa lagi lebih kurang sampai pukul 2 untuk kita orang siapkan bagi betul-betul ni. Konsep kami bertemakan sejarah kemerdekaan Malaysia. Jadi kami letak gambar Tunku Abdul Rahman, bendera Malaysia dan banyak lagi yang melambangkan kemerdekaan Malaysia sendiri. Sekali sebab diorang dah 2 tahun PKP, tak ada orang kata sosial. So dengan cara ni diorang akan berjumpa kawan-kawan dan naikkan semangat dengan diorang punya kemerdekaan. So diorang ada semangat patriotik. So diorang kenal. Dan berlangsungnya program ni pula dekat Muzium Negara, tempat yang strategik dan bagus. So diorang boleh tengok apa-apa macam-macam sejarah yang ada kat sini. Memang saya support. Kompleks Muzium Negara ini juga dibuka kepada keluarga peserta yang mahu melihat artifak bersejarah agar dapat meningkatkan lagi semangat kemerdekaan. Rekod baru Malaysia Book of Records turut dicatatkan dalam program ini untuk penglibatan paling ramai 376 peserta dalam acara memasak makanan darurat pada 20 Ogos lalu. Jika kita punya suatu impian, kita harus berusaha sedaya upaya untuk merealisasikannya. Itulah ungkapan seorang penyanyi dan komposer cilik R. Kashmeran yang juga salah seorang pemenang vokal kategori 18 hingga 24 tahun pertandingan World Championship of Performing Arts di Los Angeles, Amerika Syarikat Julai lalu. Pertandingan yang berlangsung selama 2 minggu itu melibatkan penyertaan lebih 60 negara dan Malaysia menghantar 12 wakil dalam lingkungan umur 13 hingga 30 tahun. Merupakan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Baru, Sungai Long, Selangor, Kashmeran mula meminati bidang nyanyian seawal umur 8 tahun dengan menyertai pelbagai pertandingan secara kecil-kecilan di sekolah. Minat itu bertukar menjadi cabang kerjaya apabila laluannya dalam bidang nyanyian semakin terbuka, terutama di persada dunia, seiring dengan usaha ke arah itu. Pengalaman terbaru tu buat lagu dengan Abang Amir Johari lah, because that is salah satu memori yang saya sangat special untuk saya. I should always thank Abang Johari untuk bagi peluang itulah. Ada banyak lagi penyanyi juga yang saya kena thank, macam Jacqueline Victor, Francisca Peter, Zaiton Samion. Saya pernah cakap dengan mereka untuk macam mana nak buat ni itu. Jacqueline pun she bagi masa dia untuk train lah, cakap ambil lagu ini, jangan overdo, simple is best, macam tu pun ada. Tambah Kashmeran, pesanan daripada artis-artis terkenal tanah air adalah bekal untuknya mengharumkan lagi nama negara di peringkat antarabangsa. Memenangi 2 kategori yang dipertandingkan iaitu World dan Own Works, lagu Nirmala yang dipopularkan oleh penyanyi nombor 1 tanah air, Datuk Seri Siti Nurhaliza, menjadi pilihan Kashmeran. Dia sangat berbangga kerana berpeluang mengetengahkan lagu irama Malaysia di persada dunia. Saya tak sangka that saya akan dapat the highest charting dalam 18 to 24 kategori. That means I'm the highest lah. Tak ada gold. I'm the highest in my category, silver. For my first song, first single, dapat silver. So I was very shocked because lain contestant semua diorang membawakan lagu orang lain. Ada juga yang bawa lagu sendiri, but tak ada yang menang. Kekurangannya dalam berbahasa Melayu membuatkan Kashmeran lebih teruja dengan pengiktirafan di peringkat antarabangsa itu melalui lagu pertama hasil ciptaannya sendiri yang berjudul Jiwa Malaysia. Peserta I Can See Your Voice 3 itu turut berharap untuk bekerjasama dengan lebih ramai komposer tanah air kerana minatnya yang menebal dalam genre irama Melayu sekaligus memartabatkan lagu tradisional. SM Town antara agensi artis Korea Selatan yang terkenal. Baru-baru ini, konsert SM Town Live kembali diadakan menampilkan kumpulan-kumpulan K-pop yang bernaung di bawah syarikat itu. Peminat tempatan dan antarabangsa memenuhi dewan konsert di Suwon, kebanyakannya memakai pakaian dengan warna tema kumpulan kesayangan masing-masing. Sudah tentu mereka turut membawa glow stick sebagai tanda sokongan dan tidak melepaskan peluang bergambar untuk kenang-kenangan.
NCT, aespa, EXO, Girls' Generation, Super Junior, Red Velvet dan ramai lagi tampil menghiburkan peminat mereka dengan 43 buah lagu. Acara 4 jam itu turut di-stream secara langsung. 대면으로 진행하는 게 처음이다 보니까 그래서 일단은 설레서 잠을 못 잤던 거라 그리고 아무래도 아이돌 가수라는 아티스트가 저희한테 많은 영향을 주기도 하고 또 어떻게 원동력을 삶의 원동력을 주는 아이돌이다 보니까 그래서 항상 건강하게만 저는 딴 거 필요 없어요. 저 SM 콘서트를 항상 인터넷으로만 봤어가지고 너무 떨렸는데 이번에 드디어 하게 됐고 제가 슈퍼주니어 팬이긴 하지만 SM 가수들 다 좋아해가지고 진짜 감격스럽고 기다려왔어요. Kali terakhir SM menganjurkan konsert live fizikal sebegini adalah 5 tahun lalu. SM Town Live akan berlangsung di Tokyo, Jepun pula dari 27 hingga 29 Ogos nanti. Permainan taman tema paling unik di Eropah itu gelaran tarikan terbaru di Futuroscope Park di Vienne, Perancis yang disifatkan memukau pengunjung sejak dibuka pada 2 Julai lalu. Mana tidaknya mereka disajikan pengalaman menakjubkan seolah-olah mengejar puting beliung. Tornado Chasers dibina dengan 120 tempat duduk di atas platform dengan berat 80,000 kilogram. Ia mampu berpusing pada kelajuan 30 km sejam serta bergerak ke atas dan ke bawah kira-kira 1 meter. Menurut pengurus projek Futuroscope, Remy Cordron, tarikan ini menelan belanja 21 juta euro atau 94 juta ringgit dan proses menghasilkannya bukanlah mudah. Donc ce projet en fait il a duré pendant 4 ans, on a eu 4 ans d'études et de travaux. On a eu au total plus de 600 personnes qui sont intervenues sur site. On a travaillé aussi avec des spécialistes, donc par exemple comme Tony Le Bastard, qui est un météorologue chez Météo France et qui est aussi chasseur de tornades sous ses temps perdus, qui a une équipe en fait et donc il a déjà fait pas mal de séries à la télé, etc. Di sekitar platform ini terdapat skrin LED yang memaparkan babak aksi diiringi efek khas angin, asap, letupan dan percikan cahaya membuatkan pengunjung dapat merasai pengalaman sebenar. On est vraiment au cœur d'une tempête quoi. Et vous avez tous les éléments contraignants de la tempête, vous ressentez tout quoi. Donc c'est vraiment à vivre. Et voilà quoi. Après une bonne expérience en famille. Sukan badminton kejuaraan dunia di Tokyo, Jepun. Kejutan dilakar perseorangan lelaki negara Eng Ji Yong apabila menewaskan juara Masters Malaysia Chico Aura Dwi Widoyo dari Indonesia 21-16, 21-10. Turut menepati ramalan kepusingan kedua Li Zijia yang menumpaskan pemain Perancis, manakala Liu Darren tersingkir pada pusingan pertama tewas kepada Victor Axelsen. Ditentang hebat Chico pada set pertama, Ji Yong menampilkan kematangannya untuk menang 21-16. Set kedua, Ji Yong, pemain ranking ke-42 dunia berbanding Chico 35 dunia, terus menguasai saingan untuk menang 21-10 selepas bertarung 40 minit. Pusingan kedua esok, satu lagi tugas sukar menanti Ji Yong menentang pemain Thailand Sitikom Tamasin, juga pemain ranking ke-33 dunia. Menuruti jejak Ji Yong ke pusingan kedua, sandaran utama negara Li Zijia. Tiada masalah buat Zijia yang diletakkan sebagai pilihan kelima mencatat kemenangan 21-9, 21-13 dalam masa 39 minit mengalahkan pemain Perancis Brice Leverde. Pusingan kedua esok di atas kertas, tugas mudah buat Zijia menentang pemain tidak ternama dari Portugal Bernardo Attilano. Bagaimanapun, seorang lagi perseorangan negara, Liu Darren, terpaksa akur tewas di tangan pemain nombor 1 dunia dari Denmark, Victor Axelsen. Darren yang menduduki ranking ke-29 dunia, tumpas 16-21, 12-21. Bola sepak Liga Super. 2 perlawanan berlangsung semalam dan kelebihan beraksi di arena sendiri gagal dimanfaatkan Sri Pahang FC dan Selangor FC. Pahang kalah kepada Terengganu FC 2, 1-2, manakala Selangor ditewaskan PJ City 0-1. Sri Pahang FC menanti kunjungan Terengganu FC di Stadium Darul Makmur Kuantan. Tanpa jaringan pada 45 minit pertama, Pahang menceriakan penyokong apabila pemain import dari Argentina Manuel Hidalgo membuka jaringan hanya 2 minit selepas rehat.
Terengganu nyata tidak mudah mengalah apabila menyamakan kedudukan pada minit ke-73 menerusi pemain tengah dari Bahrain, Habib Harun Said. Ketika permainan tampak berkesudahan seri, Terengganu menjaringkan gol kemenangan 2-1 hasil percubaan penyerang dari Namibia, Petrus Shitembi, 3 minit sebelum whistle penamat. Selepas 16 perlawanan, TFC kini di tangga keempat mengumpul 26 mata, sementara Sri Pahang yang telah mengharungi 17 aksi di kedudukan kelima dengan 21 mata. Pada satu lagi perlawanan, Selangor FC berdepan PJ City di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Terikat tanpa sebarang jaringan pada babak pertama, aksi selepas rehat lebih rancak. Jaringan tunggal penyerang kebangsaan Darren Lock minit ke-58 sudah memadai buat PJ City meraih 3 mata. Sekaligus mengumpul 16 mata di tangga ke-10, menyamai kutipan mata Selangor di kedudukan ke-9 yang tewas buat kali keempat berturut-turut. Pada saingan Liga Premier, kejutan dilakukan skuad projek FAM MSN apabila menewaskan Perak FC 3-1 di Stadium Perak Ipoh. Meskipun ketinggalan seawal minit ke-6 menerusi jaringan pemain tuan rumah Stipe Plazibat, 4 minit sebelum rehat, skuad projek FAM MSN menyamakan kedudukan hasil jaringan Amirul Akmal Safari Nizam. Izzat Zikri Izzuruddin menjadikan kedudukan 2-1 minit ke-56. Selang 5 minit kemudian, Faris Izdihab melengkapkan kemenangan 3-1 sekaligus kemenangan pertama selepas mengharungi 15 perlawanan. Sementara itu, kesemua 4 gol terhasil pada perlawanan Kelantan FC menentang Terengganu FC 2 di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru. Kelantan bermula garang mendahului 2-0 menerusi jaringan Nur Syamil Abdul Ghani seawal minit ke-5. Disusuli jaringan kedua 7 minit kemudian menerusi Zulfahmi Abdul Hadi. Semangat melawan Terengganu kembali melonjak apabila Wan Muhammad Fazli Wan Ghazali merapatkan kedudukan minit ke-33. Fazli sekali lagi mencuri tumpuan apabila menjaringkan gol penyamaan TFC 2 6 minit kemudian. Keputusan seri 2-2 bagaimanapun tidak menjejaskan kedudukan Kelantan FC di tangga teratas. Kejohanan rugby air di tengah tasik Geneva, Switzerland mengakhiri buletin didik. Menariknya, pemain perlu berlari atas permukaan padang yang licin dan terapung sebelum terjun ke dalam tasik untuk melakukan try. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.